saya ingin menerangkan tema pada malam ini, iaitu malam-malam sepi. Sebenarnya tema ini dipilih oleh Tuan Presiden dan saya pun rasa tema sesuai sebab saya pun kesorangan dalam UTM dan saya ingin memberikan satu pengalaman saya sempena PKP ini, iaitu Pergerakan Kawalan Perintah Kawalan Pergerakan. Saya ditugaskan untuk menjadi petugas di UTM untuk menjaga 3,000 mahasiswa-mahasiswi. Di bawah saya mempunyai 230 mahasiswa. Antara tugasan saya ialah menjaga makanan dan kebajikan mereka. Dan oleh itu setiap malam ialah malam yang saya boleh katakan malam perjuangan bagi kami. Sebab kami terpaksa menjaga pelbagai karena belajar. Sebab saya pun baru sempat makan tadi. Sebab setiap mahasiswa mempunyai perangai yang berbeza-beza. Dan malam yang bersepi ini tak semestinya sepi sekian anda mempunyai seseorang yang anda kasih. QJ ada isteri dia dengan anak dia. So malam tu tak sepi lah. Encik Azman pun ada isteri dia. Siapa lagi yang ada family tu tak consider tak lah sepi. Tapi orang-orang yang bujang, yang seorang di UTM masih mencari kekasih, malam tu tetap malam yang sepi. Oleh itu, mari kita sama-sama pergi kepada pengucap pertama kita pada malam ini, iaitu Toastmaster Kamsia Sapi. Dia akan membuat ucapan daripada Pathway Pembangunan Kepimpinan Aras 2 Projek 2. Saya ingin menjemput penilainya untuk memberikan objektif pengucap tersebut, iaitu Distinguished Sukchin. Penilai, berikan objektif pengucap. Selamat malam untuk semua rakan-rakan. Malam projek ini untuk menambah baik projek yang dibuat sebelum ini. Pengucap diperlukan merujuk komen yang diberi oleh penilai sebelum. Terima kasih kepada penilai kita, iaitu Distinguished Toastmaster Sukchin. Mari kita sama-sama mendengar ucapan pertama dalam mesyuarat online Kelab Toastmaster Bahasa Melayu yang akan dilakukan oleh Toastmaster Kamsia dengan tajuk ucapan wabak, kemusnahan atau kemajuan manusia. Wabak, kemusnahan atau kemajuan manusia, Toastmaster Kamsia. Keluar itu saya minta maaf, saya terlupa masa. Saya ingin menjemput pemanti masa kita, Rowana, untuk tunjukkan masa. Rowana, boleh tak host tu spotlightkan Rowana? Spotlight sikit. Kita spotlightkan Rowana kejap. Ya, Rowana. Anda semakin tenggelam. Pada minit ke-5, lampu slide hijau akan ditunjukkan. Pada minit ke-6, slide kuning akan ditunjukkan. Pada minit ke-7, slide merah akan ditunjukkan. Pada minit 7 minit 15 saat, simbol loceng akan ditunjukkan. Bagus pemerhati masa kita pada malam ini. Oleh itu, mari kita sama-sama mendengar ucapan pertama daripada Toastmaster Kamsia Sapi dengan ucapan wabak, kemusnahan atau kemajuan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Toastmaster Bahasa Melayu Johor Bahru, terutama Presiden Kelab Toastmaster dan rakan-rakan Toastmaster pada hari ini. Saya amat seronok berada di Toastmaster Johor Bahru sehingga mengambil keputusan untuk menyambung ucapan saya di sini. Salam PKP semua. Salam meniti malam-malam yang sepi. Salam di suasana jalan yang hening. Suasana bandar yang hening. Tajuk saya sempena kita melalui PKP ini iaitu wabak. Wabak dari segi makna bermaksud penyakit yang tiba-tiba merebak secara mengejut di sesuatu kawasan geografi yang amat membimbangkan. Ada 3 istilah wabak, iaitu epidemik, endemik dan pandemik. Epidemik, wabak yang bermaksud wabak yang menyerang sekumpulan manusia atau komuniti, berjangkit di sesuatu kawasan sahaja. Contoh virus Nipah yang menyerang kita pada tahun yang menyerang kita Perak pada tahun 1998.
Endemik bermaksud penyakit yang sentiasa wujud di kawasan tertentu, daerah tertentu. Dia sentiasa ada dan masih terkawal, hanya di daerah itu saja berlaku. Misalnya malaria di kawasan benua Afrika. Manakala pandemik, wabak yang melibatkan kawasan terancam lebih luas, malah di seluruh dunia jika tidak dikawal. Ia menyebabkan merebak dan membunuh dalam masa yang singkat. Contohnya AIDS dan COVID-19. Wabak bukan isu yang baru. Ia telah wujud beratus tahun dahulu. Dikatakan wabak virus akan berulang setiap 100 tahun. Maksudnya setiap 100 tahun dia akan keluar virus menyerang manusia dalam jumlah yang banyak. Kita nak cerita lebih berkaitan, adakah wabak ini memberi sebagai pemusnah manusia atau membina kemajuan manusia. Pertama adalah dari segi jumlah kematian yang diperolehi daripada kesan kehadiran wabak. Sudah pastinya jumlah bagi wabak rata-rata melibatkan jumlah yang sangat tinggi. Pada tahun 1347, Eropah yang dipanggil sebagai kematian hitam telah mengalami wabak. Dan selepas 5 tahun baru dia datang kembali meragut 100 hingga 200 juta manusia di Eropah, iaitu bersamaan dengan 1/3 populasi di dunia. Puncanya berpunca daripada tikus di kapal pelabuhan, iaitu kutu yang merayat kepada manusia. Dan kini kita dikejutkan dengan kehadiran wabak COVID-19 yang mana setakat Mac 2020 telah meragut nyawa sebanyak 12,000 orang. Kedua adalah dari segi teknologi. Disebabkan oleh wabak-wabak terdahulu, teknologi dari sudut perubatan manusia sebenarnya semakin maju. Pelbagai jenis vaksin dan ejen pembersihan wujud di pasaran. Asasnya apabila kita lihat dari segi perawatan adalah mementingkan aspek kebersihan. Rata-rata wabak yang wujud puncanya adalah disebabkan oleh amalan kebersihan yang rendah malah teruk dari sudut kesihatan. Contoh di barat pada tahun 1800, jalan raya bandar sangat kotor dari bangkai kuda yang mati. Di New York sendiri mempunyai banyak khinzir yang berada di sekitar bandar mereka. Menyebabkan banyaknya bangkai dan juga najis khinzir. Wabak sebenarnya bertujuan untuk memajukan manusia dari sudut teknologi, iaitu perubatan dan kebersihan. Wabak juga boleh mendatangkan kemusnahan bukan sahaja dari sudut pengurangan jumlah manusia, malah melemahkan sistem ekonomi negara. Contoh perdagangan, logistik, perkilangan, komoditi. Contoh komoditi di Malaysia, kelapa sawit, getah terjejas. Apatah lagi sektor pelancongan. Sebenarnya kalau diikutkan semua sektor akan terjejas disebabkan oleh wabak. Dari sudut lain, ada berlaku impak positif dari wabak, iaitu kewujudan teknologi perubatan dan sistem kebersihan yang lebih baik dari masa ke masa. Semenjak kita amalkan PKP, saya suka atau tidak terpaksa belajar cara bekerja dari rumah yang suatu masa dahulu bukan budaya kita. Ia adalah budaya barat, iaitu pekerja boleh berada di mana-mana untuk bekerja. Keadaan kelang kabut menguruskan anak-anak dalam masa yang sama perlu siap sedia memberi maklum balas. Setiap hari, kalau waktu bekerja, hari-hari ia tidak menjadi sepi dan ia bukan suasana hening. Sudah mahir pula sekarang sistem media sosial seperti Zoom, Skype, malah dah tahu nak subscribe YouTube. Kalau suka tengok Netflix, tentu dah boleh hafal filem-filem tertentu atau drama-drama tertentu, siap ingat lagi episod. Kita semua patuh perintah dan suka atau tidak berkongsi banyak perkara seperti kalau nak beli barang, ingat orang lain dan mengambil berat harga penutup muka yang semakin mencanak naik. Status jumlah keseluruhan kes bagi COVID 2019 adalah 3,793 dengan jumlah kematian 62 orang. Kes baru saja 131.
Sekian ucapan saya terletak pada diri tuan-tuan, puan-puan untuk tentukan wabak sama dia satu bencana manusia atau kemajuan. Kerana suka tidak kita kena hadapi wabak ini pada masa akan datang. Salam PKP, salam malam hari-hari yang sepi dan salam suasana yang hening. Terima kasih kepada pengucap pertama. Saya ingin minta maaf. Sebenarnya tadi saya terlupa satu benda yang paling penting, iaitu menjemput penilai bahasa kita untuk memberikan perkataan istimewa pada malam ini. Oleh itu, saya ingin menjemput penilai bahasa untuk berikan perkataan istimewa pada malam ini. Distinguished Toastmaster Yasoda. Yasoda? Hai, salam sejahtera. Nama saya Yaso. Saya dari GP Toastmasters Club. Saya penilai bahasa pada malam ini. Ya, saya penilai bahasa pada malam ini dan perkataan istimewa pada malam ini ialah hening. Hening membawa maksud, saya sudah tulis di ini ya. Okey, hening membawa maksud sunyi, senyap, sepi atau lenggang. Ia juga ada maksud yang kedua iaitu jernih atau tidak keruh. Memandangkan tema pada malam ini ialah sepi, saya ingin menggunakan perkataan hening untuk memeriahkan lagi keadaan kita pada malam ini. Kembali kepada Tuan Pengacara Majlis. Terima kasih kepada penilai bahasa. Kepada semua orang yang terutamanya menanya tentang macam mana kami terpaksa on webcam tersebut. Sebenarnya host tidak dapat on webcam. Webcam hanya di on atau di off oleh diri anda sendiri. Sekiranya anda mempunyai masalah technicality dalam Zoom anda bolehlah message dalam chat box kita dan kita akan sama-sama bantu. Seterusnya, saya ingin menjemput pengucap kedua kita pada malam ini, iaitu Tuan Presiden kita yang akan memberikan ucapan dengan daripada Pathway Perancang Inovatif Aras 3 Projek 1. Dan oleh itu, saya ingin menjemput penilai beliau, Distinguished Toastmaster Nur Afzani Tua, untuk membacakan objektif ucapan tersebut. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Bagi saya masa sekejap. Ada pada WhatsApp. Saya komputer saya lambat sekejap. Minta maaf, saya sibuk jaga sebagai host nak buka saya punya Komputer. Saya bacakan boleh? Boleh QJ tolong bacakan? Boleh. Baik, salam Tuan Pengacara Majlis. Objektif ucapan saya adalah, objektif ucapan ini adalah untuk ahli berlatih, mengadakan dan membentangkan kertas cadangan. Sekian saja. Terima kasih kepada QJ membacakan objektif beliau sendiri. Dengan ini saya ingin kita tunggu QJ untuk sediakan diri sendiri. Daripada Pathway Perancang Inovatif Aras 3 Projek 1 membentangkan kertas kerja. Tajuk ucapan beliau pada malam ini ialah memenangi tali pinggang kejuaraan Kelab Bahasa Melayu melalui pertempuran diraja. Memenangi tali pinggang kejuaraan Kelab Bahasa Melayu melalui pertempuran. Salam hormat, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang berada bersama dengan kita pada malam ini. Sebagaimana yang ahli kelab kita sendiri yang tahu, Kelab Toastmasters Bahasa Melayu Johor Bahru telah mengemukakan satu tali pinggang kejuaraan Kelab BM seperti yang ada pada tangan saya.
baik pada malam perjumpaan, biarpun di Kelab Toastmaster Bahasa Melayu ataupun di kelab lain, akan dianugerahkan dengan tali pinggang tersebut. Dan pemegang tali pinggang ini, beliau perlu mempertahankan tali pinggangnya dalam masa sebulan. Dan untuk pengetahuan anda semua, penilaian kita pada malam ini, SR3 Azmanuddin merupakan pemegang tali pinggang yang pertama dalam sejarah bahasa Kelab Toastmaster Bahasa Melayu dan juga pemegang tali pinggang ini yang paling lama dalam sejarah kelab kita. Jadi satu tepukan yang senyap untuk beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kelab kita akan mengalami isu bahawa kadang-kadang orang yang memenangi kelab, memenangi tali pinggang tersebut mungkin tidak ada masa untuk membuat projek, atau kalau ikut kes Tuan Azmanuddin, sebab Tuan Azmanuddin sedang mencecah ke projek ucapan yang dia rumit, jadi memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyediakan projeknya. Jadi akan ada keadaan tidak ada orang yang boleh mempertahankan ataupun menandingkan tali pinggang tersebut. Jadi untuk mengatasi masalah di atas, saya ada satu cadangan, iaitu mengadakan pertandingan pertempuran diraja. Pertempuran diraja agar menentukan siapakah pemenang agung ataupun pemenang terbaru tali pinggang yang saya pegang ini. Ya. Pertempuran diraja apa sebenarnya? Pertempuran diraja ni, istilah ni saya dapat ilham daripada rancangan gusti profesional WWE, di mana Royal Rumble, satu rancangan yang diadakan pada setiap bulan Januari setiap tahun, di mana dalam pertempuran tersebut ada 30 orang peserta bergilir-gilir masuk atas pentas, naik pentas, mereka bertempur dan orang terakhir yang berdiri di atas itu adalah orang pemenang, adalah pemenang yang terakhir. Jadi konsep ini saya pindah ke sesi ucapan spontan dalam kelab kita, di mana ada semua orang peserta akan terlibat. Dia peraturan dia lebih kurang macam yang kita biasa buat, tetapi dia naik atas pentas secara bergilir-gilir. Di sini saya ada beberapa gambar rajah, ya boleh nampak di sini . Jadi contohnya, katakan kita ada 4 orang peserta dan mereka diberikan nombor 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 1 tu peserta pertama, kedua dan sebagainya. Untuk memulakan pertempuran diraja ini, peserta yang pertama dan kedua akan naik pentas, tetapi kita nampak tak, peserta pertama tu dia naik pentas, tapi peserta kedua pula dia di belakang pintu, dia disisihkan di tempat yang terpencil. Kenapa peserta kedua tu disisihkan? Sebab tujuannya supaya tidak mendengari tajuk yang bakal diberikan, sebab dua-dua akan berucap dengan tajuk yang sama. Jadi orang pertama tu berucap, lepas orang yang pertama berucap, orang yang kedua pula balik sini dan berucap dalam topik yang sama. Ya. Jadi setelah 2 orang pengucap ini akan diberikan masa 1 sampai 2 minit. Kita ikut peraturan yang ada pada Toastmasters antarabangsa lah. Jadi selepas 2 orang ni berucap, mereka akan ditentukan siapa pemenang. Ingat kat sini, peserta ketiga, keempat dan seterusnya belum lagi berucap. Tapi sekarang juga kita tentukan siapa pemenang. Macam mana kita nak tentukan pemenang? Kita akan adakan semua hadirin yang ada pada hari tersebut, termasuk bakal dan bekas peserta ataupun peserta lah pada hari itu, semua berhak mengundi. Jadi apabila semua mengundi, akan kita nampak di sini ialah, katakan peserta pertama tu menang. Peserta pertama menang dan peserta kedua tu tengok muka dia yang murung sikit, mungkin tak menang lah, bila tak menang. Jadi peserta pertama tu akan berdiri di atas pentas dan di mana dia akan menyahut cabaran daripada peserta keberapa? Peserta ketiga. Jadi dua-dua ni lawanlah, peserta satu lawan peserta yang ketiga. Jadi kedua-dua ni akan bertempur sekali lagi ikut apa yang kita katakan, peraturan yang kita katakan tadi, dan kita tentukan sekali lagi siapa akan menang. Jadi pemenang rancangan ini atau pemenang pertandingan ini adalah orang yang terakhir yang berada di atas pentas. Ingat bukan orang yang memenangi paling banyak perlawanan, tak. Orang yang terakhir yang berada di atas pentas.
Jadi orang yang berakhir di atas pentas ni, ada orang yang akan pertanyakan, kalau macam ni tak adil lah. Sebab orang yang nombor 1 tu, beliau terpaksa mengharungi 4, 5 atau lebih peserta untuk mendapatkan tali pinggang tu. Tetapi kalau orang yang terakhir tu, dia cuma perlu kalahkan 1 orang saja untuk memenangi tali pinggang. Ya tuan-tuan, ini memang tidak adil. Tapi dalam dunia ini, di manakah keadilannya? Ya, memang tak ada. Ada satu pepatah orang putih dia kata, warriors do not complain. Warriors do not complain. Iaitu pahlawan itu tidak mengadu. Kalau tak adil, ya, kalau tidak adil, kalau dapat nombor 1, mengharungilah dia dengan berani. Ya, kalau tak menang pun, orang itu akan dapat simpati daripada penonton lain. Manakala orang yang laman web Facebook katakan, di laman web WhatsApp katakan, semua orang Johor Bahru atau seluruh Malaysia ataupun seluruh pelosok dunia akan membincangkan, ya, semalam ada seorang pemenang, dia telah mengalahkan 8 orang tapi tak menang dalam pertempuran diraja sebab orang terakhir itu menang. Jadi akan ada isu dan perbualan, topik perbualan, dan akhirnya kelab kita akan jadi lebih popular lah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, secara kesimpulannya, kenapa kita ada pertempuran diraja ini? Nombor 1, untuk memastikan tali pinggang ini selalu mempunyai tuan, dan yang keduanya supaya kita akan menjadi lebih popular lah di seluruh pelosok dunia. Sekian. Dan kawalan majlis kepada Tuan Pengacara Majlis. IP2 QJ Tan. Mari kita sama-sama meletakkan emoji tepukan. Letaklah sama-sama. Dengan saya harap semua beri tepukan yang gemuruh. Bagus, bagus. Okey, oleh itu saya ingin menjemput pemerhati masa kita untuk memberitahu raporan masa bagi setiap ucapan tersebut. Laporan masa adalah seperti yang berikut. Toastmaster Kamsia bercakap selama 6 minit 33 saat. QJ Tan Innovative Planner 2 bercakap selama 7 minit 6 saat. 7 minit 6 saat. Dengan ini, kedua-dua pengucap layak untuk diundi sebagai pengucap terbaik. Terima kasih. Terima kasih kepada pemerhati masa kita, iaitu Toastmaster Rowana. Dengan ini, kedua-dua pengucap layak untuk mengundi. Kita akan membuat undian secara berlainan. Sekiranya anda semua harus pergi ke satu website yang dipanggil Slido. SLIDO. Saya akan tulis, website panggil Slido. Dan apabila anda masuk ke website tersebut, anda tolong masukkan kata kunci KTBM JB6. Slido. Sekiranya anda just pergi kepada Google anda, pergi kepada website yang panggil Slido, SLIDO. Saya telah masukkan nama website tersebut. Dan anda masukkan, bendahara kita baru send link kepada Slido, SLIDO. Dan anda just masukkan kata kunci KTBM JB6. KTBM JB6. Dan dengan ini, kita akan berikan 10 minit untuk anda pergi ke tandas ke, nak teh ke, boleh je. 10 minit anda bermula sekarang. Nak buat teh pun boleh, ataupun nak sembang-sembang pun boleh. Selamat datang penilai am. Saya Muhammad Azmanuddin daripada Kelab Toastmaster Jacob. Sesi penilaian am akan dibahagi kepada 3 sesi. Yang pertama, penilai ucapan akan menilai pengucap yang diadakan sebentar tadi. Dan sesi kedua adalah meminta laporan daripada penilai bahasa dan pembilang Dan seterusnya, sesi ketiga adalah saya akan menyampaikan penilaian perjumpaan pada malam ini. Adakah anda semua sudah bersedia? Sudah.
Jika anda sudah bersedia, di malam yang hening ini, saya mulakan sesi penilaian yang pertama. Sebelum saya lupa, saya ingin menjemput pemerhati masa untuk mengingatkan saya masa yang diberi antara 2 ke 3 minit. Oleh itu, penjaga masa tolong tunjukkan saya pada minit yang kedua, skrin hijau akan dipaparkan. Pada minit 2 minit 30 saat, warna kuning akan dipaparkan. Dan pada minit yang ketiga, warna merah akan dipaparkan. Itu Toastmaster Kamsiah yang dinilai oleh Distinguished Toastmaster Sucin. Saya mempersilakan Distinguished Toastmaster Sucin untuk memberikan penilaian beliau. Terima kasih kepada penilaian. Sebelum ini saya nak ucapkan tahniah kepada Kamsiah sebab sudah menyelesaikan projek yang kali ini. Dan kali ini saya nampak dia sudah menepati maklumat projek pada malam ini. Sebab ikut penilai yang sebelum ini, dia hanya 2 yang perlu ditambah baik. Yang pertama adalah pemegang dia punya masa yang digunakan dalam projek Kamsiah. Dan kalau tak salah hari ini, malam ini dia tak ada melepasi masa. Yang kedua adalah dia punya pergerakan badan. Sebagai seorang pengucap, kadang-kadang semua perlulah bertepan dengan kawan-kawan ataupun pendengar supaya nampak lebih yakin. Walaupun hati sangat takut, tetapi kalau boleh berdiri dan mempunyai pandang kepada semua pendengar, bagi saya adalah sangat baik. Yang pada malam ini saya nampak Kamsiah memang seorang yang banyak pengetahuan sebab Kamsiah memang peka kepada isu semasa. COVID-19 memang adalah satu isu yang dalam kehidupan sekarang dan COVID-19 ini memang mengubah kehidupan semua. Cara perjumpaan pada malam ini pun macam dalam visual. Dalam pengucapan beliau banyak isi dan sifat pribadi pengucap pun baik juga. Tetapi sebab tadi kamera terlalu dekat dengan Kamsiah, oleh itu saya tak berapa nampak dia punya pergerakan badan. Kalau boleh, sebelum itu Kamsiah boleh buat satu demonstrasi sebelum memberi ucapan dalam talian Zoom. Contohnya, sekarang saya duduk, kemudian semasa Kamsiah nak mula memberi ucapan projek, you boleh bergerak badan seperti saya sekarang. Kalau macam itu, barulah kita boleh nampak pergerakan badan dan boleh memberi cadangan yang lebih baik dan lebih banyak kepada Kamsiah. Sekian penilaian pada malam ini. Terima kasih Distinguished Toastmaster Sucin di atas penilaian tersebut.
Sekarang saya ingin menjemput penilai ucapan yang kedua, iaitu Distinguished Toastmaster Nur Afwani Tual bagi pengucap ucapan IP2 Kejutan. Dipersilakan Distinguished Toastmaster Afwani Tual. Sila mulakan sesi penilaian anda. Distinguished Toastmaster Afwani Terima Tual. kasih Tuan Penilai Am. Minta maaf ada delay sekejap. Tadi saya mencari pemerhati masa. Okey, sekarang saya dah nampak Roro. Tuan Presiden, rakan-rakan Toastmasters dan tetamu-tetamu yang ada malam ini, selamat malam. Kali pertama saya bagi penilaian dalam perjumpaan Zoom. Apa yang saya rasa sangat baik dalam ucapan yang telah QJ sampaikan tadi. Saya ingin kembalikan anda semula kepada matlamat projek QJ hari ini, iaitu menyampaikan pembentangan tentang satu proposal ataupun cadangan yang beliau ingin laksanakan sama ada di tempat kerja atau dalam Toastmasters. Dan cadangan yang telah QJ berikan berkaitan dengan tali pinggang kejohanan Toastmasters, Toastmasters Speakers Championship. Apa yang menariknya dan yang baik dalam ucapan QJ tadi adalah isi seluruh ucapan beliau jelas daripada pembukaan di bahagian pertengahan, iaitu isi-isi dalam ucapan sehingga ke kesimpulan beliau, semuanya berkenaan dengan cadangan yang beliau kemukakan. Beliau tetapkan apa dia matlamat daripada kejohanan yang telah beliau cadangkan. Beliau turut menerangkan cara projek itu dilaksanakan, dan apa yang paling memikat hati saya dalam ucapan QJ tadi adalah beliau turut ada satu alat bantu pandang. Beliau tunjukkan kepada kita semua mekanisme bagaimana projek tersebut boleh dilangsungkan dan bagaimana dia akan memberi impak yang baik kepada Toastmasters dalam bahagian G. Dari segi penyampaian pula, apa yang menarik dan baik pada QJ tadi adalah beliau berdiri sesuai dengan kedudukan kamera dan membolehkan kita semua melihat QJ dengan jelas. Beliau, kalau ada perasan, beliau turut bertukar daripada baju yang sekarang ni nampak dalam video tu, beliau bertukar kepada kot. Sangat baik sekali QJ. Suara beliau juga jelas dan beliau tampil yakin dengan segala hujah-hujah yang beliau sampaikan. Kalau saya ada cadangan untuk QJ, saya ingin mencadangkan kepada QJ, mungkin anda boleh adakan satu PowerPoint slide presentation yang boleh dilihat oleh semua orang dalam Zoom conference ini. Dengan cara itu, kami boleh melihat dengan lebih jelas bagaimana mekanisme kejuaraan yang anda cadangkan tu, dan anda boleh minta kepada host untuk benarkan anda memaparkan slide untuk pemerhatian semua penonton yang ada malam ini. Itu saja yang saya ada untuk QJ. Tahniah, anda telah berjaya menyampaikan ucapan yang pertama di perjumpaan Zoom dengan cemerlang, dengan penuh bergaya, walaupun dengan keheningan, tak ada suara daripada penonton, anda tetap berjaya melaksanakan ucapan tadi dan ceria dan bertenaga seperti QJ yang biasa saya kenal. Tahniah dan semoga berjaya untuk ucapan yang akan datang. Kembali kepada penilai Am. Puan Azman. Terima kasih Distinguished Toastmaster Nur Afwani Tual di atas penilaian tadi. Sekarang saya ingin menjemput penjaga masa untuk membentangkan laporan masa mereka tadi. Terima kasih kepada penilai Am. Penilai pertama, Distinguished Toastmaster Suci bercakap selama 3 minit 14 saat. Dan penilai kedua, Distinguished Toastmaster Afzani bercakap selama 3 minit 7 saat. Dengan ini, kedua-dua penilai layak diundi sebagai penilai terbaik. Terima kasih. Terima kasih isi 4 Roro di atas penilaian masa tadi. So kita minta untuk semua mengundi bagi penilaian terbaik pada malam ini. Saya ingin menjemput
penilai bahasa bagi membentangkan laporannya. Dipersilakan Distinguished Toastmaster Yasota Alamugam. Baik. Terima kasih Tuan Pengacara, Tuan Penilai AM. Saya harap orang boleh nampak perkataan istimewa di belakang saya ni. Tapi saya dari tadi beralih ke sini ke sana supaya nampak dengan jelas. Tapi nampaknya macam saya menghalang. Tak apalah. Hari ini saya sangat bangga kerana perkataan hening diguna oleh beberapa orang. Ia diguna oleh Toastmaster Kamsia sebanyak kali, oleh Toastmaster Azmanuddin sekali dan oleh Distinguished Toastmaster Afzan sekali. Mari kita lihat perkataan ataupun frasa yang digunakan pada malam yang saya rasa saya suka, iaitu mencanak naik, tepukan yang senyap, pertempuran diraja, wabak, epidemik, pandemik, anjing menggonggong. Dah lama tak dengar perkataan ni. Perut berkeroncong, saya suka. Buang rasa takut. Terjatuh telatang, tampil yakin. Perkataan yang saya rasa boleh diperbaiki ialah saya dengar masalah technicality, mungkin boleh kata masalah teknikal. Pada malam ini juga ada beberapa bahasa pinjam. Ini saya cuba dan saya mengambil nota yang mana saya fahamlah ataupun saya boleh terjemahkan, iaitu perkataan impak. Kita boleh guna perkataan bahasa Melayu iaitu kesan. Perkataan subscribe, melanggan roadblock, sekatan jalan, U-turn, pusing balik, atau persembahan atau ucapan beliau. Mekanisme pun perkataan bahasa Inggeris juga. Mungkin mekanisme ni boleh diganti dengan perkataan cara-cara atau cara-cara terperinci. Itu sahaja penilaian bahasa dari saya pada malam ini. Terima kasih. Kembali kepada penilai am. Terima kasih Distinguished Toastmaster Yasota Alamugam di atas laporan anda. Saya ingin menangguhkan sementara laporan pembilang sehingga saya menyampaikan penilaian saya bagi perjumpaan malam ini. Saya lihat perjumpaan malam ini secara dalam talian adalah mungkin kali pertama oleh Kelab Toastmaster Bahasa Melayu di Johor Bahru. Mungkin ada sedikit masalah teknikal yang kita hadapi semasa perjalanan majlis perjumpaan ini. Dan saya lihat perjumpaan kita dijalankan lebih kurang dalam pukul 8.10, agak lewat 10 minit. Oleh kerana ianya adalah sistem online, mungkin saya rasa tidak menjadi masalah besar bagi kita semua sebab semuanya berada di rumah masing-masing. Dan itu saja yang saya dapat kesan penilaian saya pada malam ini. Oleh itu saya ingin menyerahkan, mendapatkan laporan pembilang iaitu Distinguished Toastmaster Bacan Singh. Silakan Distinguished Toastmaster Bacan Singh untuk laporan anda. Terima kasih penilai am. Ini adalah laporan pembilang Toastmaster QJ Tan. Ada 3 pembilang ni. Ada 3, iaitu 1 1 sebutan panjang. Toastmaster Shakish ada 10, iaitu 8 1 dan 1 jeda. Toastmaster Kamsiah 5 bilangan, 3 1 perkataan ulang, 1 Distinguished Toastmaster Yasota ada 10, 7 1 oleh panjang,
dan 2 adalah saya ulangan. Distinguished Toastmaster Afzan ada 5 A, 1 Me, jumlah 6. Toastmaster Rosita ada 10, iaitu 4 A, 2 OK dan 4 Toastmaster Azmanuddin ada 3 A, 3 A dan 2 jumlah 8. Itu saja laporan pembilang daripada saya. Sekian, kembali kepada penilai am. Terima kasih Distinguished Toastmaster Bacan Singh. Sekarang ini saya kembalikan kawalan majlis kepada pengacara majlis SR4 Sakas Nakaraja. Terima kasih kepada penilai am kita. Selamat kembali kepada Toastmaster Mirna. Apa khabar? Dan seterusnya ialah kita ada sesi pengumuman siapa pemenangnya. Saya buat something yang lain, saya buat satu yang lain agar kita dapat melihat siapa ketua dia. So, mari kita sama-sama. Boleh kita semua nampak slide saya sekarang? Yang mungkin host boleh unmute-kan semua orang sebab ini sesi pemenang hadiah. Boleh unmute-kan semua orang? Nampak. Nampak, okey. So, oleh sebab kita kali ini tiada sijil, tiada ribbon, saya dalam sementara melakukan ucapan, saya download beberapa benda daripada online dan juga melakukan sijil sementara waktu, saya boleh katakan. Oleh itu, mari kita lihat pengucap terbaik kita pada malam ni ialah satu drum roll maybe, ialah QJ Tan. Tahniah. Terima kasih. Ini dia. Ini sijil, saya terpaksa download, baru siap. Seterusnya, pengucap sesi spontan terbaik pergi kepada tetamu kita, Zulkifli Muhammad. Tahniah. Akhirnya penilai kita yang terbaik pada malam ni pergi kepada Distinguished Toastmaster Afzan. Tahniah kepada setiap pemenang pada malam ini. Terima kasih. Saya sebagai selaku pengacara majlis ucapkan terima kasih kepada semua yang menghadiri dan mari kita sama-sama mendengar ucapan pengulur oleh Tuan Presiden kita IP2 QJ Tan. Ya, satu tepukan gemuruh untuk pengacara majlis kita. Tapi tengok malam ni lancar, tak ditendang. Jadi saya tinggi, saya bersyukurlah ada Division G yang begitu murah hatilah. Ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan Toastmaster, Club Toastmasters kita, Club Toastmaster Bahasa Melayu Johor Bahru dan Club suami kita, Club J-Corp ataupun Johor Corp Toastmasters. Ya, yang kita untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua yang mungkin tak ada dalam arena Johor Bahru ni, Club Toastmasters Johor Bahru dengan Club Toastmasters J-Corp kita kira kahwin lah, kita kahwin dan selalu membantulah seperti di mana suami isteri yang ada, ya. Jadi tanpa mereka memang kelab kita ada tenat, tapi saya nampak sekarang kalau tiap-tiap kali macam ni tak tenatlah kita hidup dengan begitu ceria dan cerdas, ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih para Toastmaster yang datang dari seluruh pelosok dunia, sekali lagi ya, dari Indonesia ada, dari Kelang ada Tuan Zulkifli bersama kita, dari Pulau Pinang Presiden Kelab Pinang ada,
ada dari rakan dari Tawau, ada rakan dari Punjab. siapa dari mana? Dari Penang pun ada, saya nampak Danatan, ya, dari Sandakan ada tak akhirnya? Tak pasti ya, mungkin ada. Dan juga dari tadi kalau nampak ada Dr. Nabil. Dr. Nabil ni sebenarnya dulu adalah ahli kelab kita. Beliau datang dari Yemen, Y-E-M-E-N. Jadi sebenarnya bahasa Melayu ni kalau kita nak hebohkan ke seluruh dunia jadi bahasa antarabangsa, memang mungkin banyak kemungkinan, dan dia memang merupakan kunci lah kepada perpaduan di Malaysia dan mungkin pada suatu hari ini di dunia lah. Jadi inilah sebab kita ada di sini, ya. Dan juga kepada nama-nama mungkin saya tak sempat sebut sebab banyak kat sini. Hilda ada, KS ada, Linda Lee ada, Mahani dan sebagainya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya sebenarnya ada perasaan yang bercampur lah kalau katakan lepas 2 minggu kita MCO ni atau PKP ni sudah ditiadakan, maksudnya kita kena buat perjumpaan secara sahih di tempat lama kita. Jadi mungkin tuan-tuan daripada Tawau, Kelanggu mungkin susah datang. Tapi kalau katakan PKP itu dipanjangkan, ya walaupun susah pada ramai orang, tapi mungkinlah ada sedikit kebaikannya, kita akan berjumpa lagi lah di sini. Tapi walaupun saya harap PKP itu dihentikanlah. Semoga semuanya sihat, ya, semuanya berlaku dengan lancar. Ya. Jadi sebelum saya menamatkan ucapan saya, ada 2 peringatan sikit. 3 peringatan. Untuk ahli kelab saya sendiri, tolong bayar yuran. Kena bayar yuran ya, sebelum 30 hari bulan April. Yang kedua, untuk rakan-rakan yang bukan dari Kelab Toastmasters Bahasa Melayu Johor Bahru, boleh tekan pautan like di laman Facebook kita. Pautan like di Facebook kita, ya, iaitu Kelab Toastmasters Bahasa Melayu Johor Bahru. Kelab Toastmasters Bahasa Melayu Johor Bahru. Ya, jadi kita akan berkenalan lah melalui situ dan dapatkan maklumat yang lanjut lah, ya, dari situ. Dan juga kedatangan ada 1 orang tadi. Terima kasih KS yang telah menandakannya. Mungkin ramai rakan-rakan yang telah isikannya. Coba saya carikan sedikit. Nampak ya. Jadi saya akan salin dan tampal link ini, pautan ini. Sila isikan kehadiran kita, ya, borang kehadiran. Jadi sebelum kita menangguhkan perjumpaan ini, mungkin saya terbuka pada mungkin 3 daripada rakan kita dari kelab lain, mungkin menyuarakan apa pandangan mereka kepada kelab kita, ada apa yang kita boleh majukan dan sebagainya. Dipersilakan siapa nak jadi sukarelawan. 3 orang je lah sebab ramai. 3 daripada pelawak-pelawak kita yang mungkin ada sikit cadangan ke. Mungkin dari Toastmaster Kajang, saya rasa terima kasih Tuan Zulkifli ada salin isi-isi yang penting dalam perjumpaan kita tadi. Terima kasih. Toastmaster Zulkifli, boleh ni tak sampaikan sikit pandangan? Terima kasih Tuan Presiden. Sebenarnya saya amat berbesar hati dapat menyertai mesyuarat pada malam ini. Saya rasa amat bangga dengan ahli-ahli dalam Kelab Toastmaster Bahasa Melayu Johor Bahru, kerana pertama saya nampak banyak ahli yang bukan Melayu dalam kelab ini. Presidennya sendiri bukan Melayu dan juga area director bukan Melayu, dan saya ini merupakan satu benda yang sangat bagus, terutama dalam satu kondisi Malaysia. Dan saya nampak ada yang daripada China, daripada India sanggup berbahasa Melayu. Jadi kita yang orang Melayu sendiri sepatutnya menyokong kelab ini dengan lebih aktif lagi. Maksudnya lebih ramai orang yang nak belajar bahasa Melayu. Jadi kita patut panggil keluarga kita, sahabat-sahabat handai kita untuk memeriahkan kelab Bahasa Melayu ini. Saya mempunyai pengalaman 2 kelab di Sandakan, itu di Sandakan dan juga di Ladatu dalam mengendalikan kelab Bahasa Melayu. Dan memang seperti yang antara cabaran yang kami hadapi adalah untuk mengekalkan ahli, dan
memastikan ahli sentiasa aktif, membayar yuran dan banyak lagi cabaran-cabaran yang dihadapi. Dan bukan mudah untuk kita membayar yuran, menyertai mesyuarat, dan pada waktu yang sama Toastmaster memberi manfaat yang sangat banyak kepada ahli-ahli jika menyertainya. Dan bukan setakat itu saja, kita juga dapat memperbaiki bahasa Melayu kita kalau kelab bahasa dan bahasa Inggeris. Dan di samping itu juga yang paling utama bagi saya adalah fellowship. Fellowship saya punya maksud adalah kita boleh kenal pelbagai latar belakang orang dalam kelab Toastmaster. Seperti hari ini dalam mesyuarat kurang daripada 2 jam kita boleh berkomunikasi dengan sahabat daripada Jakarta, daripada Pulau Pinang, Tawau, Sandakan, dan seluruh dunia. Sama seperti saya menyertai mesyuarat Universiti Nottingham Malaysia, kita ada ahli daripada UK, pelajar yang sedang belajar di UK juga membuat. Jadi antara fellowship ataupun berjumpa dengan rakan-rakan pelbagai latar belakang adalah satu benda yang kita tak boleh jumpa tempat lain. Hanya di Toastmaster saja yang kita jumpa. Jadi saya sangat berharap kepada ahli-ahli sedia ada, ahli-ahli yang penuh semangat, kekalkan momentum anda, teruskan memperjuang prinsip Toastmaster yang kita ada dan pastikan kelab sentiasa aktif. Walaupun kita berpindah tempat, tapi kita masih lagi mencari Toastmaster. Kerana apa? Kerana kita tahu banyak manfaat ataupun kelebihan yang kita ada kalau kita sentiasa aktif dalam Toastmaster. Kembali kepada Presiden. Terima kasih Tuan Zulkifli atas ucapan beliau dan saya sangat menghargailah. Semoga kita jumpa lagi ya. Ya, jadi seterusnya 2 orang lagi, mungkin ada siapa tak yang ingin bagi pandangan? Kalau tak, mungkin saya nampak nama Tuan Hasrul dari Pidato Mutiara. Dato' Hasrul, Presiden Kelab Pulau Pinang, boleh bagi sikit pandangan dan silakan Dato'. Alamak, bila pula Datuk? Anak pun baru seorang saja. Okey, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Saya sangat berbesar hati dapat hadir ke Kelab Pidato bagi Johor Bahru ini. Saya mewakili kelab di Pulau Pinang. Saya ingin mungkin bertanyakan sedikitlah kepada Tuan Presiden, sebab bagi kelab saya setakat ini, kerana mereka ada 2 kelab, mereka memberikan ucapan di luar dari kelab bahasa Melayu, dan kelab saya Pidato Mutiara adalah kelab bilingual, 2 bahasa, di mana projek akan diberikan sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Juga terbuka kepada mereka yang lain ingin memberikan ucapan ataupun mengambil bahagian dalam topik spontan. Jadi nak tanya, bagi projek-projek yang telah dibentangkan di dalam pathways tu, ahli-ahli kelab telah menterjemahkan matlamat dan objektif itu telah menterjemahkan sendiri ataupun sudah ada template yang didapati daripada kelab-kelab lain. Ya, terima kasih Tuan Pengerusi. Kalau untuk projek yang awal-awal, contohnya tahap 1 ke apa, kita memang sudah ada template dan template itu ada pada saya. Tapi kalau untuk yang lanjutan tu memang tak ada. Jadi biasanya mengucap projek sendiri akan terjemahkan. Jadi biasanya mereka lah, tapi kadang-kadang saya juga. Sebab saya sebelum ni pengarah kawasan bagi bahasa Melayu dan juga bahasa Tamil. Since bahasa Tamil telah di roll out baik di seluruh dunia, saya juga ada sebelum ni berhubung dengan pegawai-pegawai daerah di Singapura yang telah yang lebih arif dalam bahasa Tamil. Mereka juga telah membantu yang kelab-kelab di Distrik 51, Distrik 51. Jadi itulah memandangkan bahasa Melayu bukan antara bahasa yang telah digunakan di dalam pathways, memandangkan bahawa bilangan kelab masih tidak mencukupi. Rasanya ada minimum number of clubs yang diperlukan sebelum suatu bahasa itu diterjemahkan sepenuhnya
oleh Toastmasters. Ya, Jadi itulah, apalah nanti saya akan berhubung dengan Presiden QJ nanti. Ya, kita boleh bincang dulu. Terima kasih. Saya pun dah tanya. Tuan. Tertangan. Bagus adanya Tuan di sini. Seorang lagi. Mungkin di sebelah Malaysia Timur kalau boleh. Saya think. Mirna ada kan? Mirna? Sedikit daripada Tawau, Mirna? Tak ada. Ada. Hai Presiden. Hai Mirna. Presiden. Saya rasa gembira sebab malam ni ada ceramah 30 yang menyertai meeting online ni. Tahniah untuk Presiden Kelab Bahasa Melayu Toastmasters Johor Bahru. Sudah lama tak jumpa kan? Ya, betul. Sudah sangat lama, 3-4 tahun. Ya, saya pun rasa gembira pada malam ini dapat mengikuti beberapa segmen Toastmasters. Oh, tiba-tiba senyap Mungkin terputus. Mungkin terputus. Tak apa. Nanti saya akan hubungi beliau lah. Ya, jadi mungkin seorang lagi lah. Mungkin dari Indonesia, Abang Mario, Pak Mario. Sedikit dan lepas tu kita tangguhkan pertemuan Pak Mario. Senang sekali bisa ikuti acara pertemuan Johor Bahru. Nama klubnya apa? Saya agak kurang ingat. Tapi saya memang sudah lama sekali tidak hadir di dalam pertemuan bahasa Indonesia. Jadi dan ini juga pertama kali saya ikut pertemuan dalam bahasa Melayu. Jadi sangat senang sekali. Pengalaman pertama begitu berkesan. Selanjutnya mungkin saya akan, kalau masih ada pertemuan seperti ini, mungkin saya akan ikut lagi. Terima kasih Pak Mario. Kita harap kita jumpa lagi Baiklah, malam sudah ni semakin nak sepi lagi. Jadi adalah ramai, saya tahu ada ramai rakan-rakan yang ni mungkin ingin memberikan pandangan, tapi mungkinlah lepas ni kita boleh hubungi antara satu sama lain secara peribadi Jadi dengan ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya menangguhkan perjumpaan ini kepada 2 minggu yang hadapan. Tak ada bau ketuk-ketuk Okey, terima kasih. QJ. Ya, saya. Kita ambil gambar grid sekejap. Boleh ambil gambar Okey, so jadi kita bertenang, kita ambil gambar, semua tunjuk muka. Sekejap. Rambut saya serabut. Siapa yang ambil gambar tu? Saya ambil gambar. Okey, senyuman paling manis untuk kamera. Saya nak print screen. 1, 2, 3. Tukar gaya. Ada yang tak buka. Tak apa, kita ambil yang ada je. Malah saya ada rekod seluruh perjumpaan malam ini. Kalau saya berjaya upload dekat YouTube nanti, saya akan share link dengan semua orang. Okey. Kembali kepada Presiden. Ya, terima kasih Alzan. Jadi begitulah, tamatlah perjumpaan kita atas talian pada malam ni. Saya harap kalau lepas 2 minggu kita tengok macam mana keadaannya. Kalau boleh kita jumpa lagi Sekian saja daripada saya. Selamat malam. Selamat malam. QJ, Sakesh, Roro. Boleh tak kita bincang hal-hal teknikal sekejap? Kalau yang lain nak turut serta bolehlah. Kita nak bincang pasal teknikal Zoom. Boleh? Boleh, saya belajar sikit lah. Saya nak bincang pasal technical Zoom macam ni. Okey, sebab saya pertama kali guna Zoom sebagai host. Okey, jadi saya ada beberapa soalan. Sakesh banyak pengalaman kan? Sakesh tolong. Okey, saya tak jumpa button untuk co-host tu Sakesh. Saya share screenshot saya tu, cuba tengokkan. Sekejap. Nampak tak ni Sakesh?
Tunggu sekejap. You should share screen. Okay. Saya ada make host je. Sebab sepatutnya sebab macam saya pun untuk kelas saya, kita co-host. Guna akaun Zoom Pro yang sama Sebab akaun Zoom Pro, tapi dia co-host. Okay, sebab Sakesh, tadi saya cuba cari dekat website dia pun, macam ini kan guna app kan. Saya cuba edit dekat dia punya meeting ni pun saya tak jumpa. Sekejap saya share. Share screen. Pop. Okay. Yang ni pun saya tak jumpa dia punya tu. Sakesh tahu ke kat mana? Some discussion on Zoom, how to use Zoom. Maybe you can give some idea because you are using Zoom for your own club. You can teach us also. Yes. Okay. We've been using Zoom. Actually, it's not only for my own club, but for other clubs as well. In Division H, yes. Hi. So some of the clubs actually having some difficulties because they mentioned that they are seniors and not so IT savvy. But in the end, they end up actually they're using. Okay, Josephine, I think